Hai, nama saya Marius Edwin, nomor metrik 20181010, pelajar tahun 3, Bachelor Sains Pertanian dengan kepujian HG34 Pengeluaran Tanaman, Fakulti Pertanian Lestari, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Sandakan. Video ini direkam khas untuk tujuan pembelajaran untuk menggenapi tugasan individu bagi mata pelajaran RC 30503 Tanaman Perledangan yang diajar oleh pensyarah Dr. Nur Aina binti Hasbullah dan Profesor Dr. Muhammad Selamat bin Madom. Saya akan menyentuh sedikit pengenalan mengenai tanaman getah. Getah atau nama saintifiknya Hevea brasiliensis diletakkan dalam keluarga Euphorbiaceae karena sifat tanaman ini mengeluarkan getah. Getah adalah merupakan tanaman tropika berasal dari Brazil, sesuai ditanam sama ada pada kawasan tanah rata atau berbukit yang mempunyai suhu di antara 25 hingga 35 derajat Celcius serta mempunyai taburan hujan sebanyak 1.800 mm hingga 2.500 mm setahun. Sejarah penanaman getah pertama di Malaysia adalah bermula pada tahun 1877, di mana Hugh Low menanam 9 batang pokok getah asli di Kuala Kangsar, Perak, dan H.N. Ridley memperkembangkan getah asli di Malaysia. Beliau juga digelar sebagai Bapa Getah Asli Melaya. Sebelum menanam pokok getah, beberapa perkara penting perlu dilaksanakan, yaitu penyediaan kawasan penanaman. Langkah pertama yang dibuat di dalam penyediaan kawasan penanaman adalah pembersihan kawasan. Sebelum kerja penanaman dimulakan, kebun perlu dibersihkan terlebih dahulu daripada segala tanaman lain sehingga tiada naungan. Setelah semuanya selesai, maka pembinaan teres bolehlah dilakukan, diikuti dengan pembinaan parit atau pemasangan culvert dan pembuatan jalan bagi pembangunan ladang tersebut. Kaedah pembersihan kawasan pula ialah dengan cara menolak pokok-pokok menggunakan jentolak sehingga tumbang dan terbongkar akarnya. Pokok-pokok yang ditolak direbahkan sehala dalam kawasan yang hendak ditanam semula atau untuk tanaman baru. Bagi kawasan yang tidak boleh dimasuki jentolak atau menebang secara manual sukar dilakukan, pokok hendaklah dimusnahkan dengan menggunakan racun pokok campuran galen 250 dengan 8 bahagian diesel, kemudian disapu pada sekeliling pangkal pokok selebar 40 cm dan ulangi meracun bagi pokok yang tidak mati. Amalan agronomi pula adalah merupakan aktiviti pengurusan tanaman seperti merumpai, membaja, pemangkasan, penuaian hasil, dan pemprosesan. Jadi hari ini saya akan berkongsi dengan Anda mengenai dua aktiviti amalan agronomi, yaitu pembajaan dan penuaian hasil getah. Oke, antara kriteria yang penting sebelum kita melakukan pembajaan pada tanaman getah adalah dengan memastikan supaya kita memutung rumput di perantaraan pokok-pokok getah dengan teres supaya bersih seperti ini. Tujuannya adalah untuk mengelakkan persaingan atau pengambilan nutrien di antara pokok getah dengan rumput-rumput yang ada. Oke, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara membuat pembajaan dengan betul. Dan baja yang saya gunakan untuk getah kali ini adalah baja latex, di mana kandungan N10, P2O5 6 dan K2O 21. Ini bermaksud baja ini adalah dicipta atau dibuat khas untuk menggalakkan pengeluaran latex. Oke, baja ini telah dibekalkan oleh Risda. Kebetulan saya merupakan pekebun yang menyertai proyek tanaman semula getah, dan dengan itu saya mendapat bekalan baja daripada Risda. Seperti mana kita ketahui, membaja adalah merupakan satu aktivitas yang sangat penting di dalam apa juga bidang usaha yang kita lakukan, terutamanya dari segi pertanian. Kita sedia maklum bahwa membaja ini untuk peringkat pokok yang berumur 7 tahun sekarang, biasanya kita akan membaja di kawasan canopy daun atau di ujung daun luar cabang pokok. Tetapi oleh karena keadaan pokok getah yang sudah bercantum dahannya atau kanopinya sudah bercantum, jadi saya akan membaja di bahagian jarak antara teres, yaitu di kawasan sini. Caranya mudah, kita tabur saja, sebab
semua akar serabut berada di kawasan ini. So akar serabut itulah yang akan mengambil nutrien ini. Kita tidak digalakkan membajak di kawasan sekeliling pokok di sekitar sini seperti mana di peringkat permulaan penanaman atau sebelum kita buat penorehan, sebab pada ketika itu akarnya masih dekat dengan pokok, tapi pada peringkat sekarang kita sudah mengambil hasil. Kita buat pembajaan di ruangan antara teres. Dia untuk mengambil hasil pokok getah adalah dengan cara menore, membuat torehan. Jadi beginilah cara dia ya. Pertama kita kena alihkan dulu sekerapnya seperti yang saya buat tadi. Kita buat torehan pertama begini, tarik dahulu, kemudian kita cucuk sedikit untuk mendapatkan kelurusan di bagian inilah. Kemudian kita akan buat tarikan beginilah. Perlu diingatkan bahwa apabila kita menggunakan pisau penore ini, kita kena sandarkan di bahagian tebing di sini, supaya apabila kita buat tarikan semasa menore, dia tidak akan mencederakan tulang atau kayu pada pokok getah ini. Sebab jika kita terlalu tidak menyandarkan pisau getah ini, dia akan menyebabkan terluka, dan ini adalah kesan daripada kesan luka pada kayu tadi. Dia akan terdapatnya benjolan. Tidak seperti ini, tidak ada kesan luka pada kayu, dia akan rata, dan 4-5 tahun akan datang kita boleh guna semula di kawasan ini selepas yang di sebelah sini habis. Untuk kita mengutip atau memungut, biasa dia orang kampung cakap memungut susu, kita sudah nampak yang lateks di sini sudah tidak menitis lagi, maka kita boleh mulakan kerja mengambil hasil getah lah, lateks dia, dengan cara kita ambil ini, kita tuangkan di dalam baldi. Oke, kita letak di belakang begini, sebab tidak ada sudah menitis, jadi kita tidak perlu pasang kembali mangkuk tersebut. Kerja-kerja pengutipan lateks ini kita boleh mulakan selepas 3 atau 4 jam dari kita menore awal pagi tadi. Oke, kita sudah sampai ke proses terakhir untuk pengambilan lateks getah, yaitu dengan membuat kepingan getah. Jadi pertama-tama kita kena gunakan asid fomik atau biasa orang kampung sebut cuka getah. Dan untuk satu tong begini bersize 18, bermuatan 18 liter, kita kena gunakan 1 tin sardin sebagai penyukat asid fomik yang telah dibancu dengan air. Kemudian kita akan masukkan ke dalam lateks tadi, kemudian kita gaul. Kita akan pastikan dia sebati sebelum kita tuangkan di acuan di situ lah. Baik, kita akan masukkan di dalam acuan. Size acuan ini kita boleh tentukan sendiri ya. Contohnya tempat saya ini saya buat dalam 4 kaki, panjang dan lebar dalam 20 inci. Semasa kita membuat proses membuat kepingan ini, kita akan pastikan yang tidak ada benda-benda asing lah. Yang
ada di dalam latex tadi kita keluarkan terlebih dahulu. Ini untuk memastikan kualitas kita punya kepingan nanti dijaga dengan baik supaya kita tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pihak yang membeli hasil getah ini. Sebagai kesimpulannya, penggunaan jentera seperti jentolak dan jengkaut sememangnya banyak membantu dalam mempercepatkan proses menyediakan kawasan tanaman getah. Jika kita lihat keadaan seperti yang saya tunjukkan dalam rekaman video ini, tentunya pekebun telah mengalami kerugian yang sangat besar karena kerusakan yang teruk pada kawasan tanaman getah akibat tanah runtuh. Kesilapan yang dilakukan semasa penyediaan kawasan ladang, yaitu di peringkat meneres, akan mengundang masalah tanah runtuh, apatah lagi jika tanah terlalu cerun. Amalan agronomi terutamanya yang melibatkan penggunaan racun rumpai sistemik di kawasan tanah cerun akan memberi kesan kepada tanah. Penggunaan racun rumpai sistemik mengakibatkan rumpai mati sehingga ke akarnya. Ini menyebabkan tanah menjadi longgar dan apabila hujan lebat yang kerap dan berterusan, maka tanah akan runtuh. Tanaman kekacang seperti mukuna dan sebagainya seharusnya ditanam di antara barisan tanaman karena ianya boleh bertindak sebagai penutup bumi sekaligus boleh mengurangkan risiko berlakunya tanah runtuh. Saya berharap perkongsian ini akan memberikan sedikit pengetahuan kepada Anda